Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mil'a as-samawati wa mil'a al-ard, wa bihi ma sya'a min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه ومن تمسك بشريعته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, mula-mula sekali kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Waktu ini Allah beri kesempatan untuk sama-sama kita duduk hadir di dalam majlis ilmu. Kita diberi peluang oleh Allah menjadi tetamu dia. Kita minta pada Allah mudah-mudahan apa yang kita lalui ini Allah ganjarkan dengan ganjaran pahala yang besar, dan Allah kekalkan kita istiqamah di dalam ketaatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita sambung ke surat berapa dah? Muka surat 90. Dan hendaklah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Dan hendaklah engkau baca selepas daripada surah Fatihah itu pada sembahyang subuh akan surah-surah yang dinamakan Tiwal Al-Mufassal, dan pada sembahyang maghrib akan surah yang dinamakan Qisarul Mufassal, Qisar Al-Mufassal, dan pada sembahyang zuhur yang dinamakan, dan pada sembahyang zuhur, asar dan isyak pada yang dinamakan surahnya Awsatul Mufassal. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir, dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk, tetapi hendaklah engkau pisahkan di antara keduanya dengan sekadar membaca subhanallah. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam bab adab-adab mengerjakan sembahyang. Sebelum daripada ini, kita dah tengok bagaimana yang disebut oleh pengarang rahimahullah berkenaan dengan adab-adab dia. Mestilah kita sembahyang dalam keadaan beradab, khusyuk pada Allah Ta'ala, zahir dan batin. Bukan setakat zahir saja, tapi batin pun nak kena jaga adab. Tersebut dah sebelum daripada ni, di saat kita nak menghadap Allah Ta'ala, kita mesti berpakaian dengan pakaian yang baik kerana menjaga adab dengan Allah. Kerana orang yang nak jumpa dengan Allah ni dia tak boleh selekeh. Ada setengah orang jumpa dengan Allah Ta'ala selekeh sangat.
selekeh pakaian dia. Pakailah pakaian yang menutup aurat, yang lawa-lawa, dan juga pakailah dalam keadaan wangi-wangi. Sebagaimana kalau nak jumpa dengan raja kan baru nikah orang mengakak sumpah jadi menteri kabinet, jadi Perdana Menteri, dah akak sumpah jadi menteri-menteri membentuk kabinet kerajaan Malaysia kita. Tuan-tuan tengok dalam TV kan ditunjuk macam mana dia orang pakai. Betul tak? Pakai kan comel, baju Melayu bersih. Sebab apa jadi macam itu? Kerana nak menghadap raja. Nak menghadap raja. Nak menghadap raja ni kena pakai comel-comel lah. Allah Ta'ala raja segala raja, yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Tiba-tiba awak menghadap Allah pakaian yang lebih kurang sahaja. Betul tak? Pakaian yang lusuh, pakaian yang busuk, yang lama tak basuh. Tidaklah kata awak kena pakai baju raya setiap hari nak mari semayang. Cuma yang terbaik pakaian itu kemas dan juga bersih daripada najis dan tidak selekeh lah. Tuan-tuan nak pergi kenduri kahwin kan, nak hadiri kenduri kahwin hari Sabtu Ahad weekend ni, biasanya kita pakai comel-comel kerana malu ketua rumah nampak selekeh. Tapi kita datang ke masjid pakai lebih kurang saja. Ini ukuran antara kita dengan Allah, antara kita dengan manusia. Itu adab-adab yang disebutkan. Jadi bila kita adab-adab ini telah pun kita baca sebelum daripada ini, dimulakan bacaan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan baca surah Fatihah itu dengan keadaan yang baik. Kita dah tengok disebutkan bahawa di saat kita semayang bila kita baca surah Fatihah, maka dinyaringkan suara bila seseorang itu menjadi imam. Nanti bab ni kita akan masuk bab yang khusus, iaitu adab menjadi imam dan adab menjadi makmum. Cuma hari ini kita sambungkan bahawa kata pengarang rahimahullah, hendaklah engkau baca surah Fatihah dan pada sembahyang subuh, selepas surah Fatihah, lepas waktu sembahyang subuh, akan surah-surah yang dinamakan siwalul mufassal. Sembahyang subuh Fatihah ialah Fatihah ni rukun sembahyang. Sebelum daripada ni kita dah sebutkan bahawa baca surah Fatihah ni dalam keadaan yang penuh dengan tertib dan tartilnya. Tak boleh awak baca rushing. Sebutan mesti kena betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Ada orang alhamdu, tak boleh. Jadi bab tajwid ni awak kena betul-betul pandai. Sebab di saat kita baca salah Fatihah, bagaimana mungkin semayang kita sah? Batu mula-mula sekali nak mengaji bab semayang, Fatihah kena betul. Kecuali orang yang memang di lidah dia pelak. Ada tak orang pelak huruf ra? Ar-Rahmanir-Rahim. Kasih Fatihah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang dia tak boleh sebut ra, jadi ra. Dia lidah ala-ala Jerman sikit. Ada tak orang itu? Jadi kalau dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, dia bunyi rin. Nampak tak? Itu dimaaf kerana memang dia semula jadi macam tu. Dia pelak huruf ra. Bukan sengaja-ngaja dibuat. Lepas baca surah Fatihah di sembahyang subuh, waktu sembahyang subuh, hendaklah engkau baca selepas surah Fatihah pada sembahyang subuh, dipanggil siwalul mufassal. Siwalul mufassal ini ialah surah-surah yang panjang. Tu dia. Surah-surah yang panjang. Surah yang panjang ni dalam Quran dia terbahagi kepada beberapa surah. Dipanggil surah Al-Mufassal. Yang pertama Siwalul Mufassal, yang kedua Qisarul Mufassal, yang ketiga Awsatul Mufassal.
Surah-surah ini panjang sikitlah. Dia bermula daripada suratul Qaf sehingga suratul Mursalat sebut di dalam Al-Quran. Semua ni duduk pada juzuk yang ke-29 daripada Al-Quran. Ini sunat baca. Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu surah dia. Sunat dibaca surah-surah sedemikian, panjang sikit. Dan pada sembahyang maghrib itu akan surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Surah Qisarul Mufassal ialah surah-surah asal dari qasrun, qasir, surah-surah yang pendek. Dia bermula daripada suratul Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ni waktu sembahyang maghrib. Alam nashrah sampailah ke suratul Nas. Ni dipanggil dalam Quran dipanggil Qisarul Mufassal. Surah-surah pendek dipanggil. Jadi waktu subuh ni sunat baca panjang sikit lah bagi siapa-siapa yang jadi imam. Kalau baca pendek tak ada masalah, kerana ni sunat. Tapi mesti melihat kepada keadaan semasa juga. Batu nak jadi imam ni dia kena faham fiqhul imam ni. Ada fiqh dia. Tak boleh awak main sebab aje. Kalau waktu hari orang kerja, contoh macam baru-baru ni kan subuh lambat. Betul tak? Subuh lambat tu kira dalam 6 suku baru masuk subuh, 6.10 baru masuk subuh. Jadi orang semayang subuh tu 6.30 dekat pukul 7 baru siap dengan wirid nak. Maka waktu itu tak boleh dibaca panjang kerana meraihkan maslahah orang ramai. Adapun orang yang tak erti bahasa, dia tak peduli. Nampak ni? Subuh ke zuhur ke asar ke maghrib isyak, dia sebab surah-surah yang panjang. Orang ni tak pandai. Batu nak jadi imam ni dia kena bijak. Kalau lah orang sibuk nak pergi kerja, tiba-tiba awak baca panjang, tak cerdik, maka pada waktu itu sunat dibaca bacaan yang pendek kerana meraihkan orang. Sama juga macam awak semayang pada hari Jumaat. Hari Jumaat ialah waktu hari yang ramai orang. Ramai orang datang. Memang orang datang hari Jumaat, hari lain mana mari. Hari Jumaat datang ramai orang. Di saat ramai orang, maka waktu itu macam-macam keperluan ada pada diri masing-masing. Ada yang lapar perut nak makan nasi, ada yang nak nak lengkapkan kerja-kerja seharian di hari Jumaat. Bila ramai, maka imam yang bertugas mesti kena memendekkan khutbah dan memendekkan bacaan ketika semayang. Ni ada pula hari Jumaat khatib syok sendiri. Dia kalau dah pegang tongkat mimbar tu, kat mimbar tu tongkat tu, pegang tombak tu kira pakai setengah jam, 40 minit tu selamba. Tak boleh. Dia khutbah Jumaat ni ringkas-ringkas sudahlah. Lengkapkan rukun yang ada. Padah dah. Kita kata ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Tuan-tuan baca ayat Quran sikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ataupun baca ayat reka sudah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak masuk neraka belaka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Sesal masalah. Habis khutbah lah tu. Benar tak? Pesan pada takwa, puji pada Allah Ta'ala, selawat pada Nabi SAW, baca sepotong ayat Quran sekurang-kurangnya, habis. Selesai khutbah. Itu yang panjang-panjang tu. Yang panjang-panjang tu. Panjang-panjang tu tak erti. Kalau di Terengganu ataupun Pantai Timur, negeri-negeri yang hari Jumaat dia tu hari cuti, bolehlah awak nak heret sikit panjang sebab orang tak kerja. Itu pun dalam kerangka masih lagi kena meraihkan orang ada nak pergi makan, sebab ramai orang.
maka diringkaskan khutbah, diringkaskan bacaan imam waktu sembahyang Jumaat. Sebab tu tak kena faham, di saat ramai orang datang, tak semua mendapat keselesaan yang sama. Tambah-tambah kalau masjid tu kapasitinya kecil. Masjid tuan-tuan ni saya ingat besar lah, tapi itu pun melimpah sampai ke belakang. Betul tak? Ada dalam kalangan mereka yang terpaksa sembahyang atas selipar. Ada dalam kalangan mereka yang terpaksa sembahyang tengah panas. Ada dalam kalangan mereka yang terpaksa, kalau hari panas-panas lah, kalau hujan terpaksa duduk berteduh, ataupun apa nama ni, kena sembahyang tengah-tengah hujan. Maka awak kena ringkaskan khutbah, ringkaskan bacaan ketika solat Jumaat. Khatib tak apa, dia ada bumbung lagi. Dah lah bumbung besar dah, ada bumbung lagi. Ekor pula tu ngadak kat dia. Dia sejuk, selesa. Itu yang sebab sampai 40 minit. Orang ni tak pandai, dia tak cerdik dalam bab ini. Reka-reka sudahlah khutbah. Nampak? Khutbah tajuk coronavirus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Tuan-tuan, musim-musim corona jangan banyak keluar rumah, nanti kena penyakit mapuhrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Selesai lagi. Habis satu khutbah. Nampak? Khutbah kedua pun dia sama juga, beres. Tak ada 5 minit selesai. Semayang turun, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis qomat tu imam, Allahu akbar. Dalam hati aku semayang fardu Jumaat imam kerana Allah Taala. Lepas Fatihah, inna a'tainakal kautsar. Rekah sudahlah. Ni sembahyang Jumaat siapa lagak baca surah Yasin, bodoh ke apa? Tu dia. Orang duduk tengah jemur, tengah panas. Orang terpaksa sembahyang atas selipar. Orang terpaksa sembahyang dengan hujan lagi. Awak sibuk nak baca panjang. Awak tak apalah dengan aircon lagi, dengan sejadah 5-6 lapis dia seorang. Selesa dia. Fikir juga makmum di belakang. Boleh faham tu? Orang ni orang cerdik ni. Kalau baca pendek. Batu, waktu saya di Mekah, waktu buat umrah, berkesempatan Jumaat di Mekah. Masa tu dapat rezeki Allah Ta'ala bagi Imam Sudais. Imam Sudais dia sembahyang Jumaat, khutbah ringkas je. Sebab Mekah panas boh, Mekah. Dia sembahyang Allahu Akbar. Dia tu hafiz Quran. Imam besar Masjidil Haram. Imam Sudais ni bukan calon-calon orang. Dia tak selalu turun jadi imam. Dia ni bila ada benda-benda yang event-event yang besar, hari-hari besar, barulah dia akan Imam Sudais ni akan turun. Dia special sikit. Waktu sembahyang Jumaat lepas surah Fatihah dia baca apa dia? Inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Tengok, pada dia hafiz Quran, baca pendek mana? Dah kita hebat pada sudah tak? Hafiz Quran, panjang nak mampu baca. Raikanlah orang. Sama juga dengan situasi bila awak sembahyang subuh. Sembahyang subuh ini bacalah bacaan yang panjang-panjang sikit bila mana waktu tu lapang. Kalaulah maknanya waktu itu tak mengizinkan, rushing dan sebagainya, tengok keadaan, bacalah bacaan yang pendek. Dan pada sembahyang maghrib akan surah-surah yang dinamakan Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal ialah surah-surah yang pendek. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak.
Siapalah surah An-Nahl tu surah pendek-pendek waktu maghrib. Sebab apa surah maghrib ni baca surah pendek? Kerana maghrib waktu tidak panjang. Antara maghrib dengan isyak tu saya ingat sejam gitu je. Kalau baca surah panjang, maka itu mengganggu orang lain untuk buat ibadat pada Allah Ta'ala. Ganggu orang lain. Sunat baca pendek sudah. Ada setengah masjid dia tahu dah kita ada pengajian majlis ilmu, dia baca surah panjang-panjang. Dalam maghrib itu sejam aja dia baca surah panjang, dia wirid panjang-panjang. Jadi merugikan kita punya kuliah maghrib lah. Sedangkan pengajian tu penting, ilmu. Betul tak? Jadi baca pendek, wirid pendek-pendek sudah. Macam yang imam kita buat tadi tu, comel lah tu. Bacaan pendek, kemudian rekah-rekah saja wirid. Betul tak? Lepas tu nak di imam ni dia kena bijak. Boleh nak baca panjang bila? Bila ustaz lambat mari sangkut ngejam. Tak apa. Takut jemaah balik ni, Cik Imam kena bijak. Dia kena baca panjang-panjang sikit, lepas tu wirid. Wirid panjang, selagi ustaz tak sampai dekat parking penceramah, wirid lagi. Cara dia. Habis dah wirid, tengok ustaz tak sampai lagi. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ratik pula 100 kali. Itu cara imam yang bijak. Kalau dia berhenti awal, ustaz ni bukan semua sampai awal tuan-tuan. Kadang-kadang sangkut ngejam. Melainkan ustaz ni dia mari dengan helikopter. Baru cepat. Kalau mari dengan kereta, dengan motor, macam-macam masalah lah. Dengan jamnya, dengan hujan lebatnya. Ustaz-ustaz datang dengan motosikal tu, kalau hujan lebat, lepak dengan mak-mak repik bawah jambatan, sama dia. Betul tak? Kalau naik kereta, jam. Jadi sampai lambat tu, maknanya kadang-kadang itu berlaku. Maka tu imam dia kena bijak. Kalau dia baca pendek, wirid pun pendek, jemaah tunggu ustaz, menatang ustaz ni tak datang-datang, balik Jemaah sekarang ni bukan reti nak tunggu ustaz, dia tengok ustaz tak ada lagi, start motor pergi duduk kedai kopi, makan roti canai, padahal lepas isyak boleh. Nah, jadi itu imam ni kena pandai sungguh. Tu dia. Wirid panjang sikit cara. Adapun hari-hari yang lain tu sunat dibaca dengan bacaan yang pendek. Dan pada semayang zuhur, asar dan isyak wa baqiyas salah lah ni, akan surah-surah yang dinamakan Awsatul Mufassal. Awsat ni maknanya surah-surah yang pertengahan. Dia tak berapa panjang, dia tak berapa pendek, sedang-sedang saja. Ulama-ulama membahagikan surah-surah yang dikategorikan sebagai Awsatul Mufassal. Dia bermula dengan Suratun Naba sampailah kepada Ad-Duha. Macam surah Duha kan, dia tak berapa panjang, dia tak berapa pendek. Nak kata pendek tak pendek, nak kata panjang tak panjang. Ini surah yang dipanggil pertengahan. Jadi waktu zuhur, asar dengan isyak, surah-surah inilah yang disunatkan awak baca. Dan engkau baca. Dia berlaku khilaf kalangan ulama-ulama berkenaan dengan pembahagian surah-surah yang disebutkan ini. Dan engkau baca pada sembahyang subuh dalam pelayaran akan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan suratul Ikhlas pada rakaat yang kedua. Mana kalau dalam keadaan tadi tersebutlah, kalau dalam keadaan bermusafir, dalam keadaan musafir, dalam keadaan kita ada kerja, bacaan di waktu sembahyang subuh itu dipendekkan. Mana? Macam orang sembahyang atas flight ke? Musafir tak? Kalau tuan-tuan naik flight, kalau terutama kalau flight Saudi Arabian Airlines, dia ada surau kat belakang tak? Sembahyang subuh bangun.
kemudian baca surah pendek sudahlah kalau awak jadi imam. Awak tak sana buat lebay baca surah Ali Imran dengan pilot-pilot terajar, humban awak di bawah biar mampu kerah. Pasal surau dia kecil, ramai orang nak semayang. Itu kalau semayang lah. Ramainya tak semayang. Saya pun pelik, ramai jemaah-jemaah ni tak semayang. Padahal pergi mana tu? Pergi umrah. Pergi umrah, duduk dalam kapal terbang, pakai tak semayang. Dengan kain ihramnya, dengan berserban, baru balik Mekah. Sama ada perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Jeddah ataupun Jeddah ke Kuala Lumpur, ramai dalam kalangan mereka tak semayang atas flight. Dia kira hormat waktu. Hormat waktu ni bila awak melalui kesukaran nak dapatkan air, payah. Ada pun kalau setakat atas flight tu bersepah-sepah air, kalau awak nak semayangnya ambil wuduk, betul tak? Mudah je nak semayang. Semayanglah kalau tak mampu berdiri, tak ada surau, semayang dalam keadaan duduk. Ini ada pula naik flight pakai tak semayang, padahal baru balik umrah. Hanya kategori umrah yang tidak mabrur ni. Betul tak? Saya ramai tengok jemaah-jemaah. Batu saya kalau saya bawa jemaah, saya pastikan jemaah-jemaah saya ni semayang belaka. Dan jemaah-jemaah lain hak tidur-tidur tu kita kejut belaka. Ada yang terkejut dah, lepas tu tidur balik. Pasal apa? Dia malas nak ambil semayang, dia kira nak sampai ke lain nak qada. Lepas tu takkan saya nak paksa dia, semayang seorang-seorang. Kalau 500 jemaah 500, bukan kerja kita. Betul tak? Jadi masing-masing ingatlah. Siapa tak semayang subuh, semayang subuh, apa juga keadaan sekalipun awak kena semayang. Atas flight baik, atas kenderaan baik, atas kapal ke, semua kena semayang. Ada kaedah-kaedah dia. Tak boleh semayang bangun, semayang duduk. Tak boleh menghadap kiblat, menghadap sekadar kita mampu. Kan ada cara-cara dia kan? Betul tak? Jadi ringkaskan bacaan ketika mana kita ada urusan-urusan yang mustajil, yang tergesa. Dan janganlah engkau sambungkan bacaan akhir surah dengan takbir rukuk, tapi hendaklah engkau pisahkan antara keduanya. Ada orang di semayang tak ada tamak-ninah. Orang yang semayang tak ada tamak-ninah ni tak sah semayang, kerana tamak-ninah ini sebahagian daripada rukun semayang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jangan sambung lepas habis surah terus takbir rukuk intiqalah, tak boleh. Mesti kena ada tamak-ninah dulu. Sekurang-kurang sekadar awak baca subhanallah rekah. Nak qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Itu cara dia. Jangan terus sambung. Allahu akbar rukuk, sekurang-kurang sekadar subhanallah. Ada orang pernah tak tengok semayang laju-laju, rukuk tak sempat apa-apa, bangun tak sempat i'tidal apa-apa, terus sujud. Orang ni semayang dia tidak sah kerana tidak ada tamak-ninah. Jadi semayang ni dia kena ada tamak-ninah ni, ialah berhenti sekejap sekadar sekurang-kurang subhanallah. Itu cara dia. Jadi jangan buat lorak tak? Tahu lorak? Lorak ni jangan terlalu tergesa. Semayang betul-betul lah. Jangan semayang macam lipas kudung gitu laju, tak kena. Dan ketika engkau berdiri, hendaklah engkau menundukkan pandanganmu ke tempat sujud, kerana yang demikian itu lebih menumpukan perhatianmu dan lebih hampir kepada khusyuk hatimu. Di saat kita berdiri nak semayang, mata ni sunat tengok tempat
tempat sujud. Kenapa dia? Mata kita ni kalau tidak perhati, kalau dia tengok ke situ, tengok ke tempat lain, pandang sana, pandang sini, mengganggu khusyuk sembahyang, hati tak khusyuk kerana mata. Dia memang sebenarnya pepatah mengatakan dari mata turun ke hati, itu pepatah yang betul. Hati ni kadang-kadang jadi rosak kerana mata tak jaga. Mata tak jaga. Betul tak? Tengok awak yang dedah aurat umpamanya, tunduk pandangan sikit. Betul tak? Kalau tidak, hati tu jadi rosak lah. Sama juga macam perempuan tengok aurat laki-laki, tengok benda kotor, tengok najis, tengok bangkai. Batu ulama-ulama menyenaraikan antara benda yang melemahkan hati, yang melemahkan pemikiran dan hafalan ialah bila kita melihat benda-benda yang kotor. Tengok babi, tengok anjing, tengok benda haram, tengok aurat perempuan. Ini menyebabkan hati jadi kotor, menghalang kekhusyukan sembahyang. Batu kadang-kadang kita ni nak khusyuk sembahyang payah. Kenapa dia? Mata tengok liar sangat, tak jaga. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah pada laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan dia, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, tundukkan pandangan dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Nah ni, kenapa dia? Kerana bila awak tak jaga pandangan, kemaluan tak terjaga. Sebab itu turutan ayat ni comel Allah Ta'ala buat. Mula-mula Allah suruh jaga pandangan, tunduk pandangan. Kerana bila menundukkan pandangan itulah kemaluan jadi terjaga. Sebab apa dia? Nak jadi ke zina, dia mesti melalui pandangan mata dulu. Tengok dulu comel-comel, nampak ni, tengok aurat, tengok video lucah. Kemudian dia akan beri efek kepada hati, hati mengarahkan kemaluan untuk berzina. Batu the big point is, awak kena jaga mata dulu. Batu dulu kerajaan Kelantan, dia buat satu kempen. Masa tu nak elakkan anak luar nikah keluar. Betul tak? Dulu bila indeks kelahiran anak luar nikah ni terlalu tinggi, maka pada masa itu kerajaan Kelantan nak mengurangkan benda ni, nak menghapuskan benda ni, dan dibuat kempen menutup aurat. Ada orang marah. Kenapa dia? Bagi dia tak ada kaitan. Maka ada seorang menteri pada waktu itu, saya pun tak ingat nama dia, betul tak, mencadangkan supaya nak elakkan keluarnya kelahiran anak luar nikah, cara dia beri kondom percuma. Ni bodoh ni. Batu nak jadi menteri ni tuan-tuan, dia tak boleh bodoh. Dia nak jadi pemimpin ni asal dia tak boleh bodoh. Nak jadi pemimpin ni mesti orang yang cerdik, orang yang bijak, orang yang beragama, baru insya-Allah jadi lancar. Nah ni, ni cerita dululah. Beri kondom percuma, la haula wala quwata illa billah. Dia kena melihat kepada punca. Kenapa kelahiran luar nikah tu berlaku? Sebab zina. Puncanya zina. Jadi kita kena potong zina tu, hapuskan zina. Kalau beri kondom percuma, itu menggalakkan zina. Betul ke tidak? Ni tak cerdik. Dia kata nak elak keluar bayi luar nikah, beri kondom percuma. Maknanya nak berzina lah, tapi pakai kondom. Ni bodoh ke cerdik? Jawab kak. Bodoh tu. Beri kondom percuma, menggalakkan zina. Yang jadi luar nikah keluar tu kerana zina, maka potong zina. Tak nak bagi zina peringkat yang awal mula-mula sekali. Zina ni terjadi kenapa dia? Kerana tak jaga mata. Perempuan seksi ramai, lelaki tak jaga mata, betul tak? Maka dilakukan satu kempen menutup aurat di Kelantan pada masa itu. Tujuan menutup aurat ni kerana yang pertama sekali nak jaga diri perempuan daripada terdedah. Yang kedua, automatik menjaga mata laki-laki yang melihat. Pasal orang lelaki ni satu hal, mata memang dia kena jaga. Dalam masa yang sama, dalam duduk jaga, kadang-kadang tertengok, betul tak? Tengok, bila tengok jadi ketagih lah. Betul tak? Macam Tok Bilal kan, mari naik nak pergi masjid, naik motor, tengok amoy pakai skirt pendek,
Duduk betul-betul depan Tok Bila. Lepas tu tak kata nak tengok. Takkan nak tengok kata jawab dia almarhum. Mati dululah awak. Nak tak nak kena tengok Tok Bila. Ni. Tengok Tok Bila baru mati bini kemarin. Tu yang jadi masuk waktu asarnya azan bunyi lainnya. Allahu Akbar Allah. Tu punca. Yang jadi takbir raya waktu azan asar tu pasal apa? Tengok betih ke perempuan mata tak jaga. Rosaklah pemikiran, rosak hati, rosak. Jadi kempen menutup aurat tu the best solution mesti kena buat. Masa itu. Jadi nak sebutnya bahawa orang lelaki dia kena jaga pandangan dia, tunduklah. Tak. Dah ustaz nak jaga pandangan, nak tengok siapa dia? Tengok bini awak lah. Tengok orang rumah. Rumah ada. Itulah ustaz, masalahnya orang rumah tak lawa macam yang tepi-tepi jalan ni. Batu ke perempuan dekat rumah kena lawa-lawa. Ni nak keluar rumah sibuk nak make up. Nak tunjuk kat siapa make up? Tapi dia pandai jawab. Nak tunjuk kat suami ustaz. Kalau tunjuk kat suami, dekat rumah lah awak make up dah. Nak tidur pun make up. Kata nak tunjuk kat suami. Jadi kat rumah tu pakai comel-comel. Ini perempuan kat rumah dengan masamnya, dengan busuknya, dengan macam-macam. Tapi nak keluar rumah elok, mandi dulu, pakai wangi-wangi, tacak-tacak gincu. Dalam rumah tak nak pakai. Betul tak? Itu suami kadang-kadang dia suka tengok perempuan lain lah pula. Dah isteri kat rumah hudur nak lampu. Macam hatu kat limah. Betul tak? Dengan busuknya, dengan macam-macam. Layan tak molek macam mana suami nak tengok. Jadi kena win-win situation. Orang lelaki tundukkan pandangan, perempuan dekat rumah isteri pun kena pandai berhias. Malam ni buat lalu malam ni. Suami balik, isteri jangan pakai baju kalau boleh. Biar telanjang pula. Baru seronok tengok, betul tak? Haji Yunus suka tak tengok isteri telanjang? Dah suka. Kadang suka tu faktor umur tu. Faktor umur. Hal lain suka lagi. Tengok. Haji suka tak tengok isteri telanjang? Suka. Suka. Mana tak mati pucuk gitu. Molek lagi tu. Berkesan lagi. Kalau tidak nak berubat. Ada pula tak suka tengok perempuan telanjang. Tengok orang rumah lah. Pakai comel-comel. Layan suami molek-molek. Suami balik rumah nak air dak. Nak makan apa? Kan comel lagu tu. Baru suami jaga pandangan. Tak pergi tengok orang lain. Sebab apa orang lelaki dia suka makan kat kedai? Sebab waiter tu tambah-tambah kedai-kedai siam. Abang. Abang nak makan apa? Kita punya ya Allah. Kenyang dah makan dah kat masjid. Tapi nak order pula. Wait. Ada apa Kita ada belakang syakak 3 rasa. Kita ada 6 perak-perik perut kecak perut kak. Hok kenyang dah nak makan pula. Pasal apa dia? Layan comel. Nak tak pakai comel-comel dia punya tanya tu. Lembut je nak makan apa? Nak tak? Dapat Thailand seorang. Tak cakap nak buat dah bunyi. Isteri kat rumah balik-balik makan dah tak ada. Ya, malam ni ada apa-apa tak? Tak ada bang. Ada Food Panda. Hari-hari makan beruang. Bengong manusia. Masaklah. Suamimu nak makan. Baru orang tak cari lain. Baru suami tak pandang hak lain. Jaga mata. Jaga kemaluan. Ni. Tu dia. Jadi orang lelaki pun dia tundukkan pandangan. Kalau boleh isteri di rumah cakap pelak Thailand sekali buat buang terbiak, boleh tak? Orang puan boleh tak? Mana orang lelaki jawab ada? Isyak dah. Dah. Tak azan lu. Azan tak bagi tahu kita cakap Thailand ni tak boleh lah, aku tak berhenti dah lah.
Beri lalu untuk azan. Jadi nak semayang ni pandangan kena tunduk lah, sunat, tengok dekat sejadah. Benar tak? Ha. Sebab itu, sebab mata ni kalau ke tengok liar sangat, tengok kipas, tengok tu, itu jadi kurang khusyuk tu. Kadang tengok cicak duk bilang berapa kali kipas musing bodoh lagi. Tak ada kerja-kerja buat, tak khusyuk. Ulama sebut sunat tengok tempat sujud. Sebab itu tempat sujud kita ni kalau boleh jangan ada corak-corak banyak sangat. Kalau setakat ni corak apa ni, daun. Daun boleh lah. Kadang-kadang sejadah yang ada tu tak, hak mari daripada Turki, hak mari daripada macam-macam, banyak bunga-bunga kan. Kadang-kadang waktu kita semayang kita nampak macam muka setan aja. Betul tak? Tu ganggu lah ke tu. Batu yang afdalnya tempat sujud biar plain, kosong. Batu setengah masjid dibuat tempat sujud ni kain putih, tapi pelik soh tamanya.
Maknanya hak sujud sah pertama, hak yang khusyuknya orang duduk sah pertama je. Hak sah belakang pergi mampu mu senang. Ala-ala orang nak letak-letak lah belaka. Nah tak? Tapi ialah bajet kau lagu mana tahu tu terbincang lah. Cuma yang afdalnya tempat sujud tu bagi kosong. Nah. Tapi oleh kerana kita orang Melayu ni suka benda yang corok-corok, tu masalah dia. Sebab kadang-kadang bila banyak corak ni dia kacau. Jadi apa hukum kita semayang pejam mata? Serabut tangan ni. Tengok tempat sujud muka macam ular. Tengok tempat sujud muka macam lembu. Tengok macam-macam tak? Tutup mata senang. Setengah ulama kata makruh. Makruh kerana zaman itu dibimbangi takut ada benda-benda yang berbisa datang. Kita tak nampak. Ular kalau jengking baik. Betul tak? Tapi dalam keadaan yang selamat, yang tak ada apa-apa, maka dengan sebab tutup mata, pejamkan mata itu menambahkan khusyuk, maka sunat pejam mata. Kerana poin yang besarnya sini bukan pada pejam ataupun buka, poinnya pada khusyuk dan ingat pada Allah. Jadi asalnya awak semayang ni untuk ingat pada Allah. Allah sebut dalam Quran, aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah olehmu akan sembahyang untuk kamu ingat pada Allah Ta'ala. Di saat kita semayang, segala benda yang kita buat untuk ingatkan pada Allah, maka sunatlah. Tak? Setengah orang bila semayang di Mekah, dia lebih khusyuk bila melihat Kaabah, maka sunat tengok Kaabah. Ada orang tengok Kaabah tak khusyuk, tengok tempat sujud, tengok tempat sujud. Ada orang pejam mata baru dapat feel, maka pejam mata. Betul tak? Tu dia. Jangan tak nampak langsung, sudahlah tak nampak langsung. Macam orang semayang qiyamul lail. Waktu saya pelik, orang Malaysia ni asal qiyamul lail tutup lampu. Tutup lampu ni bahaya tuan-tuan. Takut 2-3 orang je semayang, hak lain tidur belaka. Nak khusyuk ni tuan-tuan, ulama-ulama sebut bukan tutup lampu gelap. Maksudnya bagi tak nampak terang, malap. Malap dengan gelap lain. Gelap ni tak nampak. Ada satu tempat bulan puasa saya pergi, orang jemput qiyamul lail. Ustaz mari semayang qiyamul lail 10 malam akhir, boleh tak? Dia tanya tu macam nak ajak gocoh. Saya kata boleh lah, tak payahlah teki-teki aku sepak ni kan. Mari pukul 4 pagi. Pukul 4 kita mari tu kelak gelemak. Saya kata menatang jemaah sini tak datang awal ke apa? Rupa-rupanya dah ramai dah orang datang, tapi sebab gelap punya pasal aku tak nampak. Gelap. Masuk dalam tu, masuk dalam pakai lampu. Pakai lampu. Takut tak jumpa cara jalan, takut termasuk tempat muslimat, mampukah aku. Semayang. Nampak? Gelap lah tuan-tuan. Tak nampak apa pun, tak nampak apa. Nampak? Saya pun semayang, Allahu Akbar. Duduk kat tu imam, tak nampak ni, agak-agak je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis belakang, khusyuk. Rupa-rupa dekat-dekat nak subuh, Tok Bilal buka lampu. Aku salah kiblat tahu tak? Lebih 360 darjah. Kiblat dia straight, aku bantai sana. Tak nampak je pasal. Habis tu yang nangis-nangis tadi tanya, dah air mata hak nangis tadi tu tuan terima tak? Mampu mula malah nak jawab. Salah kiblat. Gelap sangat. Orang kalau qiyamul lail ni buka lampu malap. Tak? Bagi nampak sikit lah, ni siapa gelap terus, awak nak tidur ke apa? Nak semayang. Nah. Dan jangan sekali-kali engkau menoleh ke kiri ke kanan dalam sembahyangmu. Tak sudah tengoklah. Jangan buat bodoh dah. Walaupun kalau tengok gitu tak batal sembahyang. Tak batal. Kerana yang batal ni perbuatan yang berat-berat. Kau setakat tengok tak batal. Tapi jangan duk tengok. Yang sunatnya tengok tempat sujud.
Setelah itu hendaklah engkau mengucapkan takbir rukuk, wallahu a'lam. Pada tanda dah Haji Yunus. Akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita berhenti ni, macam biasa dah, saya nak buka wakaf. Wakaf ni berterusan saya buka ni sebab kita perlukan dana untuk nak jaga tahfiz ni pada setiap bulan. Saya selalu sebutkan bahawa tahfiz ni dia tidak ada income yang tetap. Kadang-kadang saya jadi segan pun ada. Betul tak? Sebab ada suara-suara yang bila sebut ustaz ni kalau datang selalu buat collection. Bukan nak buat sangat, tapi oleh kerana pusat tahfiz ni dia tak ada dana yang tetap. Dan survival tahfiz ni dia bergantung kepada sumbangan orang ramai. Jadi tuan-tuan apa kalau boleh istiqamahlah menyumbang untuk bantu kita. Sebab tahfiz kita buat ni antara benda yang lain yang saya nak sebutkan, kita percuma. Jadi makin banyaklah dana yang diperlukan. Memang niat tu untuk kebajikan. Saya dapatlah bahagian pahala saya, tuan-tuan pun nikmatilah pahala tuan-tuan sebanyak-banyaknya. Dan sekarang ni kita di atas tol kat Kuala Terengganu, kita perlukan lagi sumbangan untuk kita nak siapkan tambung tanah. Allah ustaz lamanya menambung, memanglah tak cukup duit lagi. Perlukan 120,000 untuk kos tambung saja. Jadi tuan-tuan, saya buka wakaf ni untuk pendidikan tahfiz dan wakaf untuk pembangunan juga. Ada satu bahagian RM50, satu bahagian lagi RM100. Niatlah untuk orang yang meninggal dunia. Niat untuk sahabat-sahabat kita. Saya dimaklumkan bahawa ni arwah ataupun almarhum Ustaz Zul, mantan pengurusi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kebetulan masa tu saya di Terengganu. Saya nak sangat hadir, kerana kita kenal dia orang yang sangat-sangat komited dengan majlis ilmu, orang yang sangat-sangat istiqamah datang majlis ilmu. Dan semenjak dia di pengurusi dan semenjak dia menjadi mantan pengurusi, selalu ada. Dan tuan-tuan bersaksi atas kebaikan-kebaikan ni. Apa salahnya malam ni kita infak, kita wakaf, kita niat sekali atas nama dia. InsyaAllah mudah-mudahan di pahala tu berterusan. Dan memang saya bersaksi atas kebaikan-kebaikan dia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia, dan Allah tempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Sebelum tu kita sedekah Fatihah sekali untuk almarhum Ustaz Zul. Fatihah.